Salam sejahtera saudara dan saudari sekalian. Pada hari ini kita akan tengok bagaimana aliran tunai negatif ditukarkan oleh seseorang individu supaya menjadi aliran tunai positif. Apakah kelebihan aliran tunai positif? Pertama, seperti biasa, aliran tunai positif akan menjadikan seseorang individu bebas dari masalah kewangannya. Manakala aliran tunai negatif akan membawa masalah kewangan yang besar yang mungkin menyebabkan kita membuat pinjaman daripada rakan-rakan ataupun ceti aram. Ini akan memberi kesan kepada seseorang individu. So, apakah langkah-langkah yang boleh diambil dalam mengurangkan ataupun mengubah aliran tunai negatif kepada aliran tunai positif? Antara usaha yang boleh dilakukan adalah seperti berikut. Pertama, sesuaikan belanjawan atau belanjawan peribadi yang dibina untuk dirinya ataupun pelan kewangan yang baru. Di mana dalam pelan kewangan yang baru itu berilah keutamaan ataupun berilah penumpuan kepada perbelanjaan yang tidak tetap. Mungkin saudara-saudari telah pun berbelanja berlebihan kepada perbelanjaan yang tidak tetap ataupun tidak perlukan pada masa tersebut. Contohnya, elakkan perbelanjaan yang tidak sepatutnya ataupun perbelanjaan kemewahannya. Contohnya, mungkin kamu makan di restoran-restoran mewah di mana patut dikurangkan. Mungkin sebelum ni saudara-saudari mengadakan sambutan hari jadi di restoran ataupun di hotel. Apa kata kalau kita diadakan di rumah saja untuk mengurangkan perbelanjaan tersebut, di mana mungkin perbelanjaannya contohnya RM200 boleh dikurangkan. Kedua, boleh kita amalkan ialah kurangkan penggunaan kad kredit. Bila kita menggunakan kad kredit, kita tidak tahu berapakah jumlah perbelanjaan yang telah dibelanjakan dalam bulan tersebut. Kita tidak tahu berapakah jumlah perbelanjaan yang telah dilakukan terhadap perbelanjaan tidak tetap. Seterusnya, saudara-saudari juga boleh mengurangkan penggunaan tenaga elektrik dan air di rumah saudara-saudari sekalian. Lebihkanlah pada penjimatan. Bila perlukan menggunakan tenaga elektrik, barulah menggunakan tenaga elektrik. Pembaziran penggunaan tenaga elektrik haruslah dielakkan. Begitu juga penggunaan air. Patutlah berhati-hati, perlu menggunakan dalam keadaan yang cermat, jimat dan cermat. Seterusnya, saudara-saudari juga boleh mengurangkan jumlah perbelanjaannya melalui pengongsian kereta ke tempat kerja ataupun menggunakan pengangkutan awam untuk ke tempat kerja, kerana ini sudah tentu akan membawa pengurangan kepada perbelanjaan ke atas petrol. So, saudara perlu ingat setiap ringgit yang dikurangkan akan menukarkan aliran tunai negatif kepada aliran tunai positif. Mungkin saudara-saudari merancang untuk melancong pada hujung tahun ini ke negara-negara luar. Tukarkan destinasinya ke dalam negara saja. Ini juga akan boleh mengurangkan jumlah perbelanjaan yang tidak tetap. Begitu juga jika saudara-saudari adalah ahli kepada sesuatu kelab gimnasium dan sebagainya, bolehlah dibatalkan dan gunakan tempat rekreasi awam untuk membuat latihan senaman bagi menggantikan gimnasium. Itulah merupakan sebahagian daripada langkah-langkah yang boleh diambil. Pada masa ini, jangan ambil langkah mudah untuk membuat pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang, kerana ini akan membawa keadaan saudara-saudari kepada lebih teruk ataupun masalah kewangannya akan mengganda, kerana pembayaran pinjaman adalah melibatkan kadar faedah. Jika saudara-saudari tidak dapat membayar pada masa tersebut, mungkin boleh menyebabkan saudara-saudari diisytiharkan bankrupt
ataupun membayar kadar faedah yang tinggi. So, patuhilah antara langkah-langkah yang disenaraikan di atas bagi menukar aliran tunai negatif menjadi aliran tunai positif. Sekian, terima kasih.